Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤتي الدنيا لمن يهب ومن لم يهب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يهب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kita banyak-banyak pada Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan usia kita. Dan tuan-tuan kita masih lagi berada masya-Allah dalam keadaan aman masya-Allah. Allah masih lagi beri kita kesihatan dalam keadaan kita mendengar di pelbagai tempat masya-Allah penyakit yang melanda. Namun masih lagi Allah beri kita kesihatan. Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri kita peluang tuan-tuan masya-Allah untuk duduk bicara tentang perkara iman, perkara akhirat. Dalam keadaan mungkin ini adalah ujian yang sedang kita alami, kita pun tak pernah beraya macam ni. Beraya dalam keadaan nak pergi ziarah mana-mana pun dalam keadaan terkawal, masya-Allah. Tetapi tuan-tuan yang mulia, ujian ini ujian yang sedikit saja. Kalau nak dibandingkan dengan apa yang melanda umat Islam di tempat-tempat lain, seperti yang kita dengar di Uyghur, mereka tak dibenarkan berpuasa. Kita boleh puasa macam biasa, masya-Allah. Bahkan musim PKP ni makin banyak pula menu. Setengah-setengah orang kita tengok kan, dia upload gambar kat Facebook kan. Makin banyak pula menu sebab tak ada apa nak buat duduk rumah, masya-Allah. Makin banyak pula menu dia buka. Sedangkan di tempat-tempat lain ujian lagi berat, masya-Allah. Kita Allah Taala uji tak dapat pergi ke masjid. Ada setengah tempat orang Islam yang diuji semayang pun tak dibenarkan. Maka tuan-tuan yang mulia, sebab itu kita belajar untuk jadi hamba yang syukur pada Allah. Qalilam min ibadiyas syakur. Sikit je hamba yang syukur pada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dalam sikit tu, sebab bila mana kita syukur, la in syakartum la azidannakum. Bila kita syukur pasti Allah akan tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kita tak syukur maka azab Allah amatlah pedih. Mudah-mudahan kita syukur, Allah Taala beri kita dapat peluang dapat amal agama. Dalam keadaan mujahadah ni kita dapat amal agama. Mudah-mudahan Allah Taala beri taufik. Sebabkan syukur tadi, Allah Taala buka jalan untuk kita kembali aman, bebas, masya-Allah, dapat pergi ke masjid macam biasa, masya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, masya-Allah, banyak insan yang telah berkorban untuk kita. Sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar, banyak insan yang telah berkorban untuk kita dalam hidup kita ni tuan-tuan. Sehingga kita berada di tempat yang kita berada sekarang. Banyak insan-insan yang telah berkorban. Saya teringat ulama dulu-dulu dia bagi tahu untuk sepinggan nasi yang kita makan tuan-tuan. Satu pinggan nasi, kita makan nasi, masya-Allah, satu pinggan nasi. Dalam pinggan nasi katalah makan tengah hari, masya-Allah. Makan tengah hari. Satu pinggan nasi kita makan, dalam pinggan tu ada apa tuan-tuan? Ada nasi lah. Nasi itu usaha susah payah mujahadah siapa tuan-tuan? Korban satu orang petani tuan-tuan, pesawah. Petani pesawah pergi ke bendang, masya-Allah. Di bendang ni tuan-tuan, terdedah dengan panas, terdedah dengan hujan, dengan lintah, dengan pacat, dengan macam-macam serangga lagi. Tuan-tuan, masya-Allah. Korban petani, korban pesawah. Asbab korban mereka, saya dan tuan-tuan dapat makan nasi hari ni. Dapat makan nasi, masya-Allah. Setiap butir nasi yang masuk dalam mulut kita itu korban daripada petani pesawah. Tapi kita makan, kita rasa biasa je. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Tapi hakikatnya tuan-tuan, untuk nasi itu sampai ke pinggan kita, satu golongan manusia yang namanya pesawat telah buat pengorbanan.
pesawah, telah tinggal isteri dia, telah tinggalkan anak dia, telah tinggalkan rumah dia. Untuk saya dan tuan-tuan dapat makan nasi. Subhanallah. Dalam pinggan nasi kita tuan-tuan ada apa tuan-tuan? Masya Allah. Dalam pinggan nasi kita juga ada buah, Masya Allah. Buah ni korban siapa tuan-tuan? Buah ni korban pekebun tuan-tuan, Masya Allah. Pekebun, pergi ke kebun, cocok tanam. Bukan semua benda yang kita tanam tu tumbuh tuan-tuan, Masya Allah. Orang yang biasa berkebun dia tahulah. Ada tanaman yang kita tanam, elok-elok tanam. Malam hari ada binatang buas. Kalau di tempat kami di Mersing, ada binatang buas berkaki pendek tuan-tuan. Dia mau korek tu tanah, mau cari cacing. Besok tengok dah terbongkar dah tanaman. Orang yang berkebun dia tahu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang mulia, berkebun mujahadah susah payah. Tinggal isteri, tinggal anak, tinggal rumah, pergi berkebun, terdedah dengan panas, dengan serangga. Sebab korban dia tuan-tuan, atas pinggan kita ada buah, ada sayur. Subhanallah. Ni korban mereka tuan-tuan. Bukan semua tanaman kita tanam dapat hasil. Ada tanaman yang tanam saja tak dapat hasil. Tapi susah payah mujahadah dia, subhanallah, kita dapat makan sayur, dapat makan buah-buahan. Yang ketiga tuan-tuan yang mulia, apa dia tuan-tuan? Dalam pinggan nasi kita ada ayam. Dalam pinggan nasi kita ada daging kambing, daging lembu. Ini korban penternak tuan-tuan. Penternak telah ternak ayam, ternak lembu, subhanallah, ternak kambing. Bukan senang tuan-tuan nak pelihara kambing, ayam, lembu ni. Dia ada kita tahu tertib dia. Dulu kami pelihara ada ayam, satu jenis ayam. Ayam besar lah. Macam ayam daging tu kan. Saya tak tahu ayam tu tak boleh kena panas. Dia tak boleh kena jemur. Dia kena letak dalam reban ataupun tempat yang redup sikit. Jenis ayam tu. Saya ambil ayam ayah saya ni, saya pergi jemur, letak kat tengah panas. Sebab saya kata senang lah dia dapat udara ke apa kan. Kita tak tahu. Ayah saya balik kerja tengok, kaki ayam tu semua dah ke atas dah. Mati semua tuan-tuan. Ini tuan-tuan yang mulia, korban penternak. Ada kala ayam disambar oleh ular sawa. Kambing dimakan oleh ular sawa. Kambing tak boleh kena hujan. Ini mujahadah tuan-tuan. Hasil daripada korban penternak, mereka ternak ayam, ternak kambing, ternak lembu. Di pinggan kita tuan-tuan yang mulia ada lauk daging, ada lauk kambing, ada lauk ayam, subhanallah. Ini korban penternak tuan. Seterusnya siapa tuan-tuan? Yang pertama tadi pesawah. Yang kedua pekebun, dapat sayur, dapat buah. Yang ketiga penternak, daripada korban dia dapat makan daging kambing, daging lembu, daging ayam. Yang keempat siapa tuan-tuan? Siapa tuan-tuan? Nelayan. Dalam pinggan kita ada ikan, subhanallah. Kita masak 3 rasa, 5 rasa, 7 rasa. Kadang-kadang kita makan kat kedai, orang hantar lambat kan. Ada member kata, ikan 3 rasa, bertukar je 1 rasa. Rasa sabar je lah kan. Tak sampai-sampai makanan. Jadi tuan-tuan yang mulia, ikan macam-macam jenis kita masak. Steam limau lah. Macam-macam. Masya Allah. Tuan-tuan, itu ikan, tuan-tuan, korban siapa tuan-tuan? Masak singgang ke, masak apa ke? Lemak, cili padi. Korban nelayan tuan-tuan. Nelayan juga tinggal rumah, tinggal isteri, tinggal anak. Nelayan yang laut dalam lagi mujahadah. Ambil masa yang lama. Dihempas samudera ombak. Berdepan dengan kematian. Tapi tuan-tuan yang mulia, dia redah semua tu. Kenapa tuan-tuan mulia? Kerana nak korban untuk kita tuan-tuan. Korban untuk kita. Dia pun dapatlah hasil pekerjaan dia kan. Tapi dia berkorban untuk kita. Tuan-tuan yang mulia, daripada korban dia tuan-tuan, Masya Allah. Kita dapat makan ikan tuan-tuan. Ikan pari, ikan jenahak, macam-macam lah. Ikan sungai lain. Ikan laut lain. Masya Allah. Ikan bela lain rasa. Ikan yang tangkap fresh lain pula rasa. Allah bagi rasa lain-lain. Subhanallah. Ni tuan-tuan. Siapa punya korban? Nelayan. Yang keempat. Yang kelima siapa tuan-tuan? Peniaga, penjual.
Pertama tadi pesawah. Pesawah punya korban, tuan-tuan, kita dapat makan nasi. Yang kedua, tuan-tuan yang mulia, korban daripada petani, pekebun, kita dapat makan sayur, dapat makan buah. Korban daripada siapa, tuan-tuan? Penternak, kita dapat makan daging ayam, daging lembu, daging kambing. Korban daripada nelayan, dapat makan ikan. Korban daripada peniaga, penjual, dia ambil semua ni, tuan-tuan yang mulia, dia pergi jual. Dijual, tuan-tuan, Masya Allah. Diborongkan, jualkan, Masya Allah. Pun tinggal anak bini juga pergi ke pasar malam, niagakan, ataupun pergi pasar-pasar basah, niagakan. Di pasar-pasar, Masya Allah. Siapa lagi, tuan-tuan? Tak cukup dengan itu. Kalau orang tu dah beli ikan, kan? Dah beli ikan, bukan boleh makan mentah-mentah. Korban tukang masak pula, Masya Allah. Ni ada Abang Asyik kita, Syed Muhammad Asyik Jalani, chef. Dan ramai penonton-penonton yang pendengar-pendengar yang pada malam ni, ramai chef ni, Masya Allah. Tukang-tukang masak ni, kalkun-kalkun ni, orang korban, orang masak. Tuan-tuan yang mulia, korban daripada tukang masak, subhanallah. Asbab korban ni, tuan-tuan yang mulia, kita dapat makan special punya. Tapi kita makan, tidak ada rasa apa-apa. Kita makan rasa macam biasa je. Tak ada pun rasa ini pengorbanan daripada mereka. Tuan-tuan bayang, satu pinggan nasi kita makan, berapa ramai tuan-tuan bila orang telah korban. Berapa golongan yang telah berkorban untuk kita dapat makan sepinggan nasi. Subhanallah. Tuan-tuan bayang, Masya Allah. Ini untuk makan sepinggan nasi, tuan-tuan. Belum cerita perkara yang lebih besar, iaitu agama. Untuk perkara sepinggan nasi ni, tuan-tuan yang mulia, 5-6 golongan telah terkorban. Untuk sepinggan nasi yang kita makan. Untuk kita kenyangkan perut kita dalam 2-3 jam, Masya Allah, lepas tu berlari pergi cari tandas. Itu pun 6 golongan korban untuk kita. Subhanallah. Apatah lagi perkara agama, tuan-tuan yang mulia. Untuk perkara, tuan-tuan yang mulia, perkara makan, pengkaji kata apa? Satu orang tak makan 1 jam, tak ada apa-apa, okey. Tak makan 2 jam, okey, tak ada apa-apa. Tak makan 1 hari pun okey, tak ada apa-apa. Tak makan 2 hari, okey, tak ada apa-apa. Pengkaji kata, satu orang manusia, kira kalau ketahanan dia normal, biasa, paling dahsyat 5 hari. Ni 5 hari biasanya. Ada juga manusia yang boleh tahan makan, tak makan lama. Masya Allah, kita biasa dengar kan. Orang tak makan, tahan lama, Masya Allah, tak makan. Kita puasa malam makan cover lagi banyak daripada yang kita makan biasa. Tapi normal kajian kata 5 hari dalam seminggu macam tu tak makan. Dia akan ada masalah. Boleh menjadi asbab kepada kematian. Tuan-tuan yang mulia, satu orang yang tak minum. Dia tak minum 1 jam. Okey, tak apa. 2 jam, tak apa, tak ada masalah. 3 jam, tak ada masalah. 4 jam, tak ada masalah. Dia akan ada masalah bila mana 2-3 hari dia tak minum. Ni pengkaji kata 2-3 hari dia tak minum akan ada masalah. Sebab kita manusia ni berhajat kepada air. Dalam bernapas pula, tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, jangan kata sejam, beberapa minit saja kita tak dapat bernapas, boleh jadi asbab kepada kematian. Tetapi tuan-tuan yang mulia, kata ulama, fahamilah bahawa satu orang yang mana tak makan, dia mati. Makanan tak ada kat tempat dia, dia mati. Maka selesai masalah dia. Dia tidak akan dipertanggungjawabkan dan takkan ditanya dekat akhirat, kenapa kamu mati tak makan? Takkan dipersalahkan, takkan didakwa. Begitu juga satu orang tak minum, mati. Dia tidak akan, maksudnya selesai masalah dia, tidak akan disusahkan lagi di akhirat. Disebabkan dia mati tak minum tadi. Selesai masalah dia. Tetapi tuan-tuan yang mulia, satu orang yang mana, Masya Allah, satu orang yang mana tak ada agama dalam kehidupan dia, tak ada iman, tidak ada iman, dia tak kenal siapa pencipta dia, tidak beriman pada Allah, dia mati, tuan-tuan yang mulia, apa nasib dia? Di dunia dia sengsara, di akhirat lebih-lebih lagi sengsara. Allahu Akbar. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan yang mulia, untuk perkara ini, perkara iman, Nabi SAW dan para sahabat sanggup korbankan apa saja. Walaupun, tuan-tuan yang mulia, mereka terpaksa mengorbankan makan mereka, minum mereka, perasaan mereka. Hatta nyawa mereka pun sanggup mereka korbankan untuk perkara iman. Kerana perkara iman ialah perkara yang bersangkut paut dengan akhirat.
Perkara iman, dia akan menatijahkan kehidupan akhirat kita. Perkara iman ini merupakan satu perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, walaupun manusia yang normal, yang biasa, kalau kiraan biasa lah. Kiraan biasa, manusia punya ketahanan badan yang biasa, 5 hari tak makan, akan boleh jadi asbab kematian. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin bagi tahu, berlalu satu purnama dan datang purnama yang baru, dalam keadaan rumah kami tak ada makanan. 1 bulan tuan-tuan tak ada makanan. Bukan 1 hari punya cerita, bukan 2 hari punya cerita, bukan 3 hari punya cerita. Bukan 1 minggu punya cerita, bukan 2 minggu punya cerita. 1 bulan berlalu satu purnama, kata Aisyah radhiyallahu anha, datang purnama baru, rumah kami tak ada makanan. Ini kenapa tuan-tuan yang mulia? Ini semua berlaku kerana risaukan perkara iman. Bagaimana manusia kenal kepada Allah. Untuk perkara ini Nabi SAW sanggup korbankan apa sahaja. Walaupun tuan-tuan yang mulia, makanan tuan-tuan yang mulia. Yang mana tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, makanan satu perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Tetapi disebabkan untuk kerja agama ini, perkara itu pun Nabi korbankan. Bayangkan tuan-tuan. Nak beritahu pentingnya perkara iman, perkara akhirat ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang mulia, banyak insan yang korban dalam kehidupan kita. Dalam keadaan kita tak sedar. Dan lebih menyedihkan lagi tuan-tuan yang mulia, bila mana kita tidak menghargai pengorbanan mereka. Kita lebih menghargai insan yang mana tuan-tuan yang mulia, yang kita nampak ianya memberi keuntungan kita pada waktu yang sangat singkat. Mungkin 1-2 hari, ataupun 1-2 minggu, ataupun 1-2 bulan, ataupun memberi keuntungan kepada kita 1-2 jam kita kenyang, Masya Allah. Tetapi kita tidak melihat kepada keuntungan yang selama-lamanya, seperti mana perkara iman yang Nabi dan sahabat telah korbankan. Sehingga kata tuan yang mulia, dengan perkara itu, kata ulama, akan menjadi asbab kejayaan kita dunia dan akhirat. Kejayaan selama-lamanya. Namun kita tak nampak mereka yang telah berkorban hingga memberikan nyawa mereka untuk perkara ini, tuan-tuan. Bahkan nama-nama mereka pun banyak yang kita tak pernah dengar dan kita tak pernah ambil tahu pun pasal kehidupan mereka. Sedangkan mereka telah berkorban untuk kita semua kenal siapa dia Allah. Nabi SAW telah berkorban untuk agama. Berapa kali kita selawat pada Nabi SAW satu hari? Berapa kali kita selawat pada Nabi SAW satu hari? Berapa kali sepanjang kita dengar ta'lim, bacaan hadis Nabi SAW, bila nama Nabi disebutkan, hati kita gentar, Masya Allah. Gentar hati kita. Ulama-ulama tuan-tuan, bila dengar nama Nabi SAW disebutkan, gentar hati dia. Sebab membayangkan pengorbanan Nabi SAW. Merasai kecintaan kepada Nabi SAW. Mereka ialah orang yang ada ma'iyat Rasul, kebersamaan dengan Nabi SAW. Sehingga kan setiap perilaku mereka, perbuatan mereka, mereka merasakan inilah Nabi SAW buat. Keluar masjid ke kiri, kita pun keluar masjid ke kiri. Tapi para alim ulama dan muhibbin, mereka yang mencintai Nabi, mereka bawa ma'iyat Rasul, kebersamaan dengan Nabi SAW. Keluar masjid, kaki kiri dengan merasakan beginilah Nabi SAW keluar masjid, iaitu dengan kaki kiri. Ada connection, hubungan dengan Nabi SAW. Lepas wuduk, Masya Allah, banyak kita tinggal doa, tuan-tuan. Lepas wuduk, padahal daripada kecil kita telah diajar di sekolah-sekolah oleh cikgu kita. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Masya-Allah. Terbuka pintu langit, tuan-tuan, bila mana kita baca wirid tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Lepas wuduk, berapa ramai tuan-tuan yang kita telah tinggalkan perkara ni? Allahu Akbar. Yang mana daripada kecil kita telah belajar. Tuan-tuan yang mulia, ketika pintu langit tadi terbuka, doa makbul. Nabi SAW setelah baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Kata ulama, lepas Nabi baca tu, Nabi doa. Apa Nabi doa? Allahumma ghfirli dhanbi. Ya Allah, ampunkanlah dosaku.
Wa wasi'li fi dari, luaskanlah rumahku. Kata ulama, rumah ni maksud tempat tinggal ataupun rezeki dunia dan akhirat. Wa barik li fi rizki, dan berkatilah rezekiku. Ini doa Nabi SAW. Berapa ramai tuan-tuan yang mulia yang kita telah tinggal perkara ni. Sedangkan ini semua amalan-amalan Nabi SAW yang mana bila kita buat perkara-perkara ini akan menghubungkan cinta kita dengan Nabi SAW. Perkara-perkara sunnah bila ditinggalkan tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, bila kita tinggalkan perkara-perkara sunnah ini, cinta pada Nabi akan lucut, sirna, pudar daripada hati kita. Sebab itu bila disebut nama Nabi dalam bayan, dalam ta'lim, dalam tazkirah, dalam ceramah, kita tak rasa apa-apa. Sebab kita kurang serawat pada Nabi SAW, kita kurang buat dakwah, bagi masa di jalan Allah SWT, dan bila sunnah-sunnah, kita rasa ni kecil je, tak buat pun tak apa, kita tinggalkan. Dan bila buat amal perkara yang sunnah, kita tidak merasakan inilah yang Nabi SAW buat, tidak merasa ta'zim kebesaran amal sunnah. Sunnah ni bukan benda kecil tuan-tuan. Sunnah ni benda besar tuan-tuan. Lepas makan, Masya Allah, berapa ramai tuan-tuan yang mulia orang telah tinggal doa lepas makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ataupun dalam hadis Bukhari, Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana makfur wala makfi. Makfi wala makfur. Itu dalam hadis Bukhari. Ataupun boleh baca Alhamdulillahilladzi ashba'na wa an'am alaina wa afdal pun boleh juga. Tuan-tuan, Masya Allah, banyak doa-doa ini yang diajar oleh Nabi SAW. Ad-doa silahul mu'min. Doa ni senjata orang beriman. Lagi kita yang buat usaha agama, buat usaha dakwah. Tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, kita buat usaha dakwah. Kita masuk kampung orang, kita buat dakwah, buat manusia pada Allah. Tuan-tuan, perkara-perkara batil, orang batil tak suka orang buat dakwah. Orang batil tak suka buat dakwah. Tapi kalau kita buat dakwah, kita pun tak amalkan silah, senjata, iaitu doa yang diajar oleh Nabi SAW. Bagaimana keadaan kita? Dianjurkan tidur, tuan-tuan, Masya Allah, baca 3 ataupun 4 sapu satu badan, Masya Allah. Alangkah ruginya kalau kita buat hanya waktu keluar 3 hari je. Waktu keluar dakwah je kita buat adab tidur. Waktu di rumah tak buat adab tidur, ruginya, Masya Allah. Tak ambil uduk sebelum tidur. Ini semua tuan-tuan yang mulia yang kita belajar masa keluar jalan Allah. Kita nak praktikkan dalam kehidupan. Keluar tu adalah kursus. Realiti kehidupan kita, kita nak bawa apa yang dikhususkan waktu keluar dakwah itu, dia nak bawa dalam kehidupan kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, usahakan tuan-tuan yang mulia dalam kehidupan kita, bawa sunnah-sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita. Kerana tuan-tuan yang mulia, mereka adalah insan yang mana berkorban untuk kita. Nabi dan para sahabat. Segala amalan Nabi, amalan sahabat, tuan-tuan, kita bawa dalam kehidupan kita. Supaya tuan-tuan mulia ada hubungan hati dengan Nabi dan sahabat. Dan kita amalkan sunnah bukan saja-saja amal, bukan sebagai adat, tapi kerana cinta pada Nabi SAW. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insan yang berkorban untuk kita, tuan-tuan yang mulia, juga ibu kita, tuan-tuan. Ibu ialah insan yang korban untuk kita. Satu ketika, tuan-tuan, satu orang lelaki didukung mak dia, tuan-tuan. Dia dukung mak dia. Apa dia buat? Dia dukung mak dia, dia tawaf. Tuan-tuan, kita nak tolak mak kita, kalau mak kita uzur pakai wheelchair pun kita seram. Kita bawa jemaah umrah kan, Ustaz, mak saya ni uzur lah Ustaz, nak tolak. Macam mana nak tolak wheelchair mak saya ni? Abang tolak tingkat atas. Tingkat atas, tuan-tuan, tempat tawaf. Mungkin tuan-tuan ada yang belum pernah sampai lagi, azam lah untuk sampai ke Mekah, InsyaAllah. Untuk pergi Mekah ni, dia kabuliat. Siapa ada azam, keinginan Allah Ta'ala akan sampaikan. Dia bukan melihat kepada kocek kita. Sebab tu ulama kata apa? La tanzur ilal jaib, unzur ilal ghaib. Jangan tengok kocek, tengok ghaib. Ghaib ni bantuan Allah Ta'ala. Ada keinginan, Allah akan sampaikan. Jadi, tingkat atas ni, tuan-tuan, Masya Allah, tempat tawaf, dia sama dengan macam mana? 2,5 atas. Tuan-tuan, tawaf atas baru 2,5 round. Bawah dah siap 7 round. Nak beritahu dia punya panjangnya atas tu, tempat tawaf, mathaf tu kan. Baik, Ustaz, saya
mak saya uzur, saya nak macam mana nak tolak mak saya ni? Abang tahu kat atas lah. Kat atas Ustaz. Allah Ustaz. 2,5 Ustaz, bawah dah habis Ustaz. Ha ni tuan-tuan. Ini belum cerita dukung tuan. Baru tolak wheelchair, kita dah tak nak dah. Ada tak siapa-siapa pelajar-pelajar Madinah, Mekah ke Ustaz yang sedia untuk tolak? Saya bayarlah untuk mak saya. Tuan-tuan yang mulia. Tuan-tuan yang mulia. Cuba kita fikir. Kalau kita kecil dulu, kalau kita kecil, mak kita bawa kita pergi umrah. Walaupun mungkin masa kecil mak tak bawa pergi umrah sebab kemampuan tak ada masa tu. Tapi katalah kalau mak kita bawa, masa tu kita kecil. Katalah kita ambil umur 7-8 tahun. Kita tak boleh jalan. Adakah mak kita akan bayar orang untuk suruh orang tu tolak wheelchair ke atas? Ataupun mak kita dengan kederat dia yang tak berapa nak ada tu kan tolak kita di atas? Pasti dan pasti tuan-tuan. Saya yakin insya-Allah mak itu akan buat pengorbanan, mak itu akan tawaf di atas sebab nak tolak anak dia yang tak boleh jalan lenguh kaki tadi. Tapi kenapa tuan-tuan yang mulia? Amat menyedihkan kita melihat waktu kita pergi umrah, ada setengah-setengah orang yang minta orang upah untuk tolak mak dia. Sedangkan dia tak uzur pun, lainlah kalau dia pun uzur. Dia okey, sihat, Masya Allah. Tapi dia suruh upah lah Ustaz. Orang tolak mak saya. Saya tak larat nak tolak mak saya. Ni tuan-tuan, Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, perkara ni kita perlu tengok. Muhasabah. Jadi tuan-tuan yang mulia, berbalik pada kisah tadi. Tabi'in ni, dia tawaf, dukung mak dia tuan-tuan. Mak dia uzur. Dia dukung mak dia, subhanallah. Setelah tuan-tuan yang mulia, dia dukung mak dia tuan-tuan. Apa dia buat? Tawaf 7 round. Tuan-tuan, kalau tawaf tengok orang ramai, jangan kata dukung. Kita seorang-seorang pun mujahadah. Mujahadah tuan-tuan. Tapi dia telah dukung mak dia tuan. Masya Allah. Setelah 7 round dia tawaf, Masya Allah, dia sujud syukur tuan-tuan. Sebab dia dapat buat satu amal yang mana tak semua orang boleh buat. Bukan semua orang boleh buat tuan. Bukan semua orang boleh buat. Amal ni dukung mak. Dukung mak tawaf bukan semua orang boleh buat. Walaupun dia satu orang ustaz sekalipun, belum tentu dia boleh buat. Dukung mak tawaf. Tuan-tuan, Masya Allah. Amal besar. Tabi'in ini sujud syukur. Dan dia berlari. Letak mak dia, rehatkan mak dia, dia berlari pergi jumpa Hazrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, imam mufassirin hadhihi ummah. Sepupu Nabi SAW. Masa tu Abdullah bin Abbas belum pindah Taif lagi. Abdullah bin Abbas ni akhir hayat pindah Taif. Masa tu masih lagi di Masjidil Haram. Mengajar di Masjidil Haram. Kata tadi ini Hazrat Abdullah bin Abbas, saya telah pada hari ini dengan senyuman, dengan gembira, peluh yang nampak keringat di penat. Pada hari ini saya telah apa tuan-tuan? Telah balas jasa mak saya. Pada hari ini saya telah balas jasa mak saya, dia kata. Abdullah bin Abbas senyum dengar tuan. Senyum. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tanya tuan, Masya Allah, apa yang tuan telah buat sehingga tuan bagi tahu tuan telah balas jasa mak tuan? Apa dia kata? Dia kata pada hari ini saya telah tawaf dukung mak saya, pikul mak saya. Saya telah dukung mak saya. Ini amal yang besar, tak semua orang boleh buat. Abdullah bin Abbas senyum. Abdullah bin Abbas kata, tuan, bila mana satu orang ibu nak bersalin, nak lahirkan anak, maka nafasnya akan jadi laju. Ibu-ibu yang dengar pada malam ni, tahulah, waktu nak bersalin tu nafas laju. Ataupun siapa-siapa ayah-ayah yang biasa tengok isteri bersalin. Saya Alhamdulillah ada pengalaman tengok isteri bersalin. Nafas laju. Dia tarik, dia lepas. Tarik, lepas. Laju nafas kan. Macam orang berlari, penat. Nafas laju. Baik. Kata Allah bin Abbas, tuan tawaf dukung mak tuan. Tuan baru balas 1 daripada tarikan ataupun hembusan nafas mak tuan. Kan dia tarik. Lepas kan. Yang 1 tu baru balas 1 tawaf tuan. Maksudnya apa? Allah nak beritahu sampai bila-bila tuan tak boleh balas jasa mak tuan. Ini mak kita tuan. Ini mak kita. Tak boleh balas jasa mak sampai bila-bila. Dan ramai lagi tuan yang mula insan yang telah korban untuk kita.
yang kita pun tak tahu siapa mereka, dan daripada doa mereka kita jadi orang yang ada pada hari ini, dapat jadi orang yang semayang. Dan saya yakin dan percaya, kalau kita hari ini orang semayang, ini berkat daripada doa tok nenek kita. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mana ihtimam menjaga salat, masya-Allah. Dan juga keturunanku. Dan kabulkanlah doa aku. Ni doa Nabi Ibrahim AS. Dan tuan-tuan yang mulia, saya yakin dan percaya, ini juga doa untuk nenek kita, untuk kita. Dan kita berada hari ini, kita jadi orang salat, masya-Allah. Janganlah kita mendabik dada, kita rasa, wah, saya ni jadi orang salat ni sebab saya. Tidak. Ada insan-insan yang telah mendoakan kita, tuan-tuan. Bahkan tuan-tuan yang mulia, perkara hidayah ni perkara yang mahal. Kita tak tahu siapa yang doa untuk kita, masya-Allah. Kita tak tahu. Sebab itu tak pelik, tuan-tuan, di zaman Nabi SAW, ada orang yang mana bapa dia musuh Nabi, anak dia sahabat Nabi. Bapa musuh Nabi, anak sahabat Nabi SAW. Anak dia jadi sahabat. Umayyah bin Khalaf, yang selesa Bilal, hempak batu atas badan Bilal, tuan. Ahadun ahad. Bilal kan. Lempak batu atas badan Bilal, tuan. Tetapi anak dia Allah bagi hidayah. Anaknya Safwan bin Umayyah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat Nabi, tuan-tuan. Masya-Allah. Abu Jahal. Abu Jahal ni namanya Amri bin Hisham. Tuan-tuan yang belum pernah dengar, saya beritahu. Nama Abu Jahal dalam kitab sebut, namanya ialah Amri bin Hisham ataupun Omar bin Hisham pun boleh juga. Ada pendapat kata Omar bin Hisham, sebab tu ada riwayat kata, ya Allah, Islam kalah salah satu daripada dua Omar. Sama ada Omar Al-Khattab ataupun Omar ibn Hisham. Omar Al-Khattab tu anak saudara dia, Omar bin Hisham tu pakcik dia, ataupun nama popular Abu Jahal. Allah bagi hidayah, tuan-tuan mulia, walaupun bapa dia musuh Nabi, Fir'aun bagi umat ini, tapi anaknya Ikrimah bin Abi Jahal, sahabat Nabi SAW, bahkan syahid dalam peperangan Yarmuk, subhanallah. Dan ramai lagi, tuan-tuan. Ramai. Utbah bin Rabi'ah memusuhi Nabi, anaknya Abu Huzaifah bin Utbah, sahabat Nabi. Ramai lagi. Yang kalau kita senaraikan, ramai, tuan-tuan, masya-Allah. Kalau di Madinah, Abu Amir bin Sofi memusuhi Nabi SAW. Anaknya Khanzalah bin Abu Amir Ghaslul Malaikah, syahid dalam peperangan Uhud, sahabat Nabi SAW. Sebut pasal perang Uhud ni, tuan-tuan, insya-Allah kita rancang 7 Syawal. Kita akan buat ceramah khas perdana di Facebook ni, tuan-tuan, insya-Allah. Tajuk dia peperangan Uhud, sebab Uhud ni berlaku pada 7 Syawal. Dia riwayat kata 11 Syawal. Jadi 7 Syawal, tuan-tuan, mula ambil nota, tuan-tuan, insya-Allah. Kita akan buat satu bayan khas tentang peperangan Uhud, insya-Allah. Kedahsyatan peperangan Uhud. Kita akan hurai dan bahas tentang bagaimana strategi peperangan Uhud ni. Dan bagaimana, kenapa sahabat tu turun. Kenapa sahabat tu turun. Apa yang telah berlaku sehingga sahabat tu turun daripada Jabal Rumah. Akan kita ceritakan pada 7 Syawal, insya-Allah. Ini baru malam 4 Syawal kan. Siang tadi 3 Syawal. Malam 4 Syawal. Besok bagi yang puasa 6, alhamdulillah, sambung puasa 6. Hari yang ketiga. Kan? Kalau siapa yang mula 2 Syawal, esok hari yang ketiga lah, insya-Allah. Okey, 7 Syawal, insya-Allah kita akan buat bayan pasal Uhud. Baik, tuan-tuan yang mulia, jadi di Madinah, siapa lagi? Masya-Allah. Sahabat Nabi SAW, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapa dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul, sahabat Nabi. Ayahnya ketua munafik Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul, tuan-tuan, masya-Allah. Allah boleh bagi hidayah dengan asbab doa, tuan-tuan. Asbab doa. Tuan-tuan bayang. Asbab doa. 7 Syawal tu kita akan buat malam, tuan. Kisah peperangan Uhud tu nanti kita akan buat poster kecil ke, insya-Allah. 7 Syawal, kedahsyatan peperangan Uhud. Kita akan cerita strategi perang Uhud. Sebab perang Uhud ni berlaku 7 Syawal, tuan. Insya-Allah. Walaupun ada khilaf, padang kata 11 Syawal ada juga.
7 Syawal malam lah macam ni, mungkin 9:30 kita mula kisah peperangan Uhud insya-Allah. 7 Syawal Baik. Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah Taala boleh bagi hidayah. Mungkin kita tak tahu ada satu orang biasa doa Allah kabul. Untuk perkara kabuliat ni tuan-tuan kita tak tahu. Kita jangan rasa kita hebatlah sebab saya janggut panjang, doa saya kabul. Kita jangan rasa macam tu tuan-tuan. Imam Muhammad bin Munkadir ni ulama besar tuan. Salafun salih. Ulama besar di Madinah, Imam Muhammad Al-Munkadir. Imam Muhammad Al-Munkadir ni tuan-tuan, masya-Allah. Satu hari dicerita kemarau di Madinah tuan-tuan. Imam Muhammad bin Munkadir, alim sa. Satu hari kemarau di Madinah, dia duduk dalam raudhah wirid, doa minta dengan Allah. Datang satu orang berada, satu orang abang ni datang, masuk Masjid Nabawi, masuk dekat raudhah, dia angkat tangan. Ya Allah, selagi engkau tak turunkan hujan, takkan ku turunkan tanganku, dia kata. Orang ni doa, berada ni tak popular, tak kenal. Imam Muhammad bin Munkadir pun tak kenal dia. Dia bukan orang yang ada nama kat Madinah. Senang cakap kalau zaman kita ni Facebook pun tak ada lah. Bukan kata follower, Facebook pun tak ada lah. Orang tak kenal, nama dia pun orang tak tahu. Tapi nak cerita orang kabuliat ni tuan-tuan, masya-Allah. Imam Muhammad bin Munkadir terkejut. Biar betul dia ni. Dia macam bagi ancaman pada Allah, bukan doa ni. Dia kata, ya Allah, kalau tak turunkan hujan, aku tidak akan turunkan tangan aku, ya Allah. Hujan turun dengan lebat, kata Imam Muhammad bin Munkadir. Dia pun amin, berada ni pun amin, berani bangun, dia pun keluar pada Masjid Nabawi. Dia pun belah tu macam tu je, keluar pada Masjid Nabawi. Imam Muhammad bin Munkadir, alim Madinah ni, ikut belakang tuan, ikut belakang, masya-Allah. Rupanya brother ni dia ada buka satu warung, satu kedai, gerai kecil dekat Madinah. Tepi jalan dekat Madinah, dekat kawasan bazar. Imam Muhammad bin Munkadir tengok dia tengah susun gerai dia lah. Imam Muhammad bin Munkadir pergi dekat dia, bagi tahu, dahsyat tuan, masya-Allah. Saya dengar tuan doa tadi. Tuan tak turun tangan, tuan tak habis doa lagi, hujan telah turun. Dahsyat tuan. Orang tu tengok muka Imam Muhammad bin Munkadir, dia kata, tuan jangan cari saya lagi, dia kata. Imam Muhammad bin Munkadir pun beredar daripada situ. Besok datang tengok gerai tu pun dah tak ada dah, kemas dah. Tanya jiran sebelah yang berniaga, mana orang ni? Dia kata, semalam lepas aku nampak engkau pergi jumpa dia tu kemas-kemas barang, dia beredar daripada sini. Ni tuan-tuan, Ahlullah, orang yang dekat dengan Allah. Ahlullah. Kadang-kadang kita tak tahu tuan, dalam rumah kita ada Ahlullah, orang yang dekat dengan Allah. Isteri kita boleh jadi Ahlullah. Anak-anak kita mungkin, saudara mara kita, orang kampung kita, kita tengok biasa, kita rasa kita hebat. Kita tak hebat mana tuan? Mungkin sebabkan dia tuan, kampung kita tak kena bala. Disebabkan dia lah kampung kita tak ada COVID-19. Disebabkan dia tuan, Malaysia ni alhamdulillah aman. Disebabkan dia tak ada taufan, tak ada tsunami kat tempat kita. Orang-orang macam ni tuan-tuan, Ahlullah. Sebab tu jangan pandang rendah kat orang, jangan pandang lekeh. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kehidupan kita tuan-tuan, kita tak tahu. Banyaknya tuan-tuan, orang yang buat kebaikan kepada kita tak tahu. Sebab itu dalam doa kita doa Allah maghfirli, Allah maghfir lana dzunubana kan. Ya Allah, ampun dosa-dosa aku. Ada orang doa kan, wa muallimina, dan guru-guruku. Siapa saja yang pernah mengajar dia lah. Wa muallimina. Tambah tuan, wa man ahsana ilaina. Wa man ahsana ilaina, dan juga siapa saja ya Allah yang pernah buat kebaikan pada aku. Yakni sama ada aku tahu ataupun tak tahu, ya Allah. Kau ampunkanlah dosa dia juga, ya Allah. Rahmatilah dia juga, ya Allah. Berkatilah kehidupannya juga. Sebab tuan-tuan yang mulia, ramai tuan-tuan yang mulia, orang yang buat baik dalam kita, yang kita tak tahu. Kita tak tahu kebaikan yang dia buat pada kita. Dia doa untuk kita, kesihatan kita. Dalam keadaan kita tak tahu, dan kita pun mungkin tak pernah mendoakan dia. Sebab itu kita bacalah, waman ahsana ilaina, dan juga mereka yang buat baik pada saya. Tuan-tuan, Masya Allah, perkara doa ni perkara yang dahsyat, perkara yang mahal, Masya Allah. Perkara yang mahal. Kita pun tak tahu tuan-tuan. Selain daripada tuan nenek kita, siapa lagi yang doa untuk kita, kita tak tahu. Boleh jadi
kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, orang yang kita pernah buat baik dengan dia, dia mendoakan kita, orang yang susah, orang yang fakir, yang kita bantu dia, mudahkan urusan dia, mungkin dia doakan kita. Ataupun orang yang dizalimi, kita bantu dia, urusan dia, selamatkan dia daripada kezaliman. Mungkin dia mendoakan kita, wallahu alam. Jadi tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, saya nak kongsi tentang satu kekuzari. Satu ketika kami keluar di satu kawasan, kami keluar dakwah satu kawasan tepi pantai, tuan-tuan. Masjid tu, masya-Allah, masjid cantik, tepi pantai. Jemaah kami ada lebih kurang dalam 8 orang masa tu. Masa tu saya kecil lagi lah. 8 orang jemaah. Dan masjid tu, kampung tu memang orang pergi masjid ni 3 orang ni, tuan-tuan. Imam tu dia ustaz. Imam, Bilal dengan satu orang budak kecil. Tapi kecil lagi pada saya lah. Kecil budak tu. Naik basikal datang. Saya tanya nama dia kata nama dia Ad-Din. Kalau dia menonton malam ni, dia lah orang yang saya maksudkan tu. Saya pun tak berhubung dengan dia kecil masa tu. Saya pun kecil juga. Ad-Din nama budak tu. Saya ingat nama dia, Ad-Din. Saya tanya dia, ayah tak datang? Dia kata tak datang. Atuk pun tak datang, dia kata. Dia je datang. Bakal baju Melayu datang, tuan. Setiap kawan datang semayang 5 waktu, masya-Allah. Masa tu hari tak sekolah lah, Jumaat satu Ahad kan. Baik. Jadi kami satu jemaah sampai, masjid tu tak hidup. 3 orang je datang masjid, tuan. Kampung dia besar, penduduk ramai. Rumah dekat-dekat masjid pun banyak, pelancong pun ada tepi pantai. Amir Sak pun pergi jumpa imam tu. Masa tu Amir Sak tu pergi dengan saya ada kat sebelah. Amir Sak pun cakap, Assalamualaikum Ustaz. Beritahu kat imam tu kan. Kami satu Jumaat akan keluar dakwah dekat sini 3 hari insya-Allah. Akan keluar dakwah kat sini. Boleh tak Ustaz kita 3 malam nak kat sini? Ustaz tu tengok muka Amir Sak, dia tengok macam tu. Dia kata 50. Ingat 50 tu boleh ke tak boleh? Rupanya nak RM50. RM50 dia kata. Ni duit api air ni semua 3 hari RM50. Dia macam chalet lah. Chalet sebelah tu chalet. Rumah Allah dia buat macam chalet RM50. Kita budak-budak masa tu kan. Kita tak ustaz lagi. Kita tengok ustaz ke bukan ustaz dia ni kan. Geram je tengok kan. Kita bukannya betul pun kepala masa tu. Sekarang pun tak betul juga. Tapi kita tengok ustaz ni 50 pula. Dia nak pau kan. Tapi yang mesak okey je kan. Masa kata tak apalah niat sedekah 50. Sebab biasa jemaah-jemaah keluar untuk penonton-tonton yang mungkin di kalangan tonton yang belum pernah keluar dakwah. Orang dakwah ni nak pindah masjid, dia akan masuk dalam tabung. Masuk dalam tabung. Memang kita akan masuk dalam tabung biasanya. Duit api, duit air, duit cas, handphone kat masjid tu semua kita akan masuk dalam tabung. Kita tak bagi direct dekat imam ataupun pengurusi sebab kita tak nak jadi itu sebagai peraturan. Nanti kalau tak jadi peraturan, orang datang mesti kena bayar sekian-sekian. Jadi peraturan pula, jadi program pula. Sedangkan derma ni ikhlas. Kan? Kat tabung masjid tu kita derma. Memang jemaah-jemaah nak bergerak biasanya akan nak pindah road, memang dia akan derma kat tabung masjid. Tuan-tuan jangan risau, memang ada. Tapi yang ni mengejutkan jugalah, dia minta RM50 dia kata. Amir Sak cikgu kan baik kan. Senyum je Amir Sak orang bagi RM50. Ni Tuan Imam, Ustaz, ni RM50 untuk 3 malam kat sini lah. Baik, okey lah. Lepas tu malam tu tuan-tuan, dia situ mana dia ceramah? Situ tak ada ceramah. Orang tak datang masjid. Kita buat program macam biasa lah. Pergi ziarah, jumpa orang, pelancong pun kita jumpa, masya-Allah. Malam tu, ustaz tu datang awal. Dia kata, malam ni saya nak buat ceramah. Dia kata. Dia tengok jemaah ramai kan, nak buat ceramah. Dalam jemaah kami tu tuan-tuan, ada 2 orang yang kita bawa taskil cash. Orang baru kita taskil cash, budak ni pakai rantai, minum arak. Pakai rantai. Pakai gelang. Pakai rantai, minum arak tuan. Kita taskil, mandi apa semua, kita bawa ajaf, mengucap ajaf Fatihah, mengucap dia pandai. Mengucap dia pandai. Fatihah pun bolehlah kita ajarlah. Dia dah lama dah tak semayang. Ajar semayang apa semua kan. Masya-Allah. Jadi malam tu ustaz tu ceramah.
Ustaz tu ceramah pakai mic. Jadi budak ni pakai rantai kan, pakai gelang. Mukadimah ceramah, dia kata, kamu ni semua orang dakwah ni, tengok ni, ada ke keluar dakwah ni pakai rantai, pakai gelang ni? Haram ni, macam perempuan. Tak tegur. Ni benda haram. Pakai mic, tuan-tuan bayanglah. Budak tu baru siang tadi minum arak. Baru je kita bawa pergi masjid. Dah kena maki pakai mic. Masa tu kita nak menjawab lah. Kan? Pakcik-pakcik ni semua diam je. Kita kan kepala tak apa betul sangat. Kita pun nak jawab lah. Ustaz, kita ni nak dakwah kena step by step. Kena berperingkat, kena hikmah. Saya geram tu sebabnya dia tegur pakai mikrofon. Dia tegur pakai mikrofon. Bagi saya ni benda yang mengaibkan. Takut nanti budak ni dia kecewa, dia terus tak nak semayang, tak nak datang pada agama. Dia akan rasa agama ni adalah benda yang menyusahkan dia. Lepas tu ustaz tu tak puas hati. Bila saya jawab, saya kata, ustaz kita kena dakwah step by step. Kena hikmah. Dia kata, tidak. Dia kata, dakwah. Dia marah-marah lah. Dia kata, benar. Saya pun cakap dengan brother tu, bang, abang buka lah bang gelang ni, rantai ni abang buka lah bang. Dia tak suka lah, nanti dia bising lah. Brother tu buka. Tapi hikmah dia tuan, Masya Allah. Brother tu buka sampai hari ni tuan-tuan. Dia buka tak pakai-pakai dah. Gelang dengan bangle tu, dia tak pakai dah sampai ke hari ini daripada hari yang dia buka tu. Subhanallah. Saya masa tu memang tak boleh terima lah cara ustaz tu. Dia tegur. Tapi Amisab, cikgu masa tu dia cakap, cukuplah. Tak payah jawab dah. Tak payah jawab dah. Lepas isyak kan biasa jemaah makan. Amisab ajak ustaz ni makan. Jamu ustaz tu makan kan. Saya memang macam tak boleh terima lah. Kita budak lagi. Kan. Kita pun tak berapa nak boleh terima. Macam mana satu ustaz, dah engkau tak sama-sama untuk bawa budak yang minum arak ni pergi masjid, kita dah bawa, engkau pergi henyak, hentam dia, aibkan dia pakai mikrofon. Tapi cikgu tu kata apa? Tak apa, kita doa je, insya-Allah. Kita doa yang baik-baik je. Ni tuan-tuan, orang dulu memang masya-Allah sangka baik. Tapi apa saya cerita kepada tuan-tuan? Kisah ni berlalu lama dah, masya-Allah. Sampailah saya belajar di Universiti Madinah. Di Universiti Madinah. Kalau tak salah saya pada tahun 2015. Satu jemaah pelajar sampai daripada England. Satu jemaah pelajar sampai daripada England tuan-tuan, buat umrah. Baik, sampai di Madinah. Masa tu kita bantu-bantu sebagai orang tanggungjawab belajar untuk uruskan jemaah-jemaah. Jemaah-jemaah kakun-kakun yang datang kita bawa pergi markas semua. Jadi jemaah pelajar ni ramailah, ada kakun semua kan. Kita pun bawa pergi makan semua, masya-Allah. Saya pun tanya, abang Malaysia kat mana? Berada tu, dia pun cakap lah, saya Malaysia kat tempat sekian-sekian. Oh, saya kata, saya dulu pernah keluar dakwah kat tempat tu. Masa saya kecil, saya kata, saya pernah keluar dakwah kat situ. Nama kampung abang apa? Dia pun sebut nama kampung dia, sekian-sekian. Tak maulah sebut kat sini kan. Dia pun sebut nama kampung dia sekian-sekian. Masya Allah. Kampung abang tu masjid tepi pantai, betul tak? Betul dia kata. Masya Allah saya kata. Saya keluar kat kampung tu lah, tepi pantai tu. Imam dia masa tu, nama imam tu sekian-sekian. Tuan-tuan tahu apa brother tu jawab? Brother ni dia karkun. Orang buat dakwah di England tuan-tuan. Apa brother tu jawab? Imam tu lah bapak saya. Imam tu yang ustaz tu lah bapak saya. Subhanallah. Tuan-tuan bayang, imam yang saya nak bergaduh satu ketika dulu tu, kan? Masya Allah, yang tegur pakai mikrofon ni haram, yang memang nampak dia tak suka dengan usaha dakwah waktu tu, Masya Allah. Tapi dengan berkat doa Amir Sab, tuan. Bayangkan, Amir Sab tu doa, tuan. Cikgu tu, Amir Sab tu doa. Allah pilih anak ustaz tu dah meninggal masa tu. Masa saya jumpa anak dia tu, dia dah meninggal. Anak dia Allah Ta'ala pilih buat usaha dakwah di England, tuan-tuan. Di England. Anak dia pergi belajar England, dapat usaha dakwah di England. Tuan-tuan, ini perkara hidayah, perkara yang mahal. Saya dengar, terduduk tuan-tuan masa tu. Saya termenung. Ya Allah, istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Tuan-tuan bayangkan. Tuan-tuan tak terkejut ke? Tuan-tuan pernah keluar tempat tu dan tuan-tuan pernah mengalami satu keadaan yang jumpa satu imam yang pernah tegur dan aibkan orang yang kita tazkir dia minum arak. Kan? Baru belajar Fatihah, baru belajar semayang balik, pakai gelang, kena tegur pakai mikrofon. Ini haram. Terang-terang, satu kampung dengar.
Ini jemaah tak betul. Lain kali nak bawa orang, beritahu yang ni haram, beritahu terang. Kita pun masa tu terlepas pandang. Tak perasan kan? Kita pun nak tegur pun kena hikmah. Dan kita jawab lah tu. Memang masa tu memang bengang lah. Memang bengang tak boleh terima. Tapi Amir Sab tu sabar. Amir Sab tu ikram ustaz tu. Subhanallah. Allah Ta'ala bagi hidayah ke anak dia tuan-tuan. Anak dia bawa dakwah ke England. Saya England pun tak nak pergi. Tuan-tuan bayang. Ni saham pergi dakwah. Anak dia pergi dakwah ke England tu. Saham tu cikgu tu dapat tuan. Dia doa. Subhanallah. Ini perkara hidayah tuan-tuan. Yang kita tak jangka. Perkara ni perkara yang mahal. Yang Allah Ta'ala berikan pada umat ini. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, jangan putus doa. Doa hidayah untuk umat ini. Jangan putus tuan-tuan. Tuan-tuan yang mulia, kita akan rasa kecewa dengan dakwah bila mana kita buat dakwah dengan merasakan kita bagi hidayah. Kalau kita buat dakwah, kita rasa kita bagi hidayah, kita akan kecewa dengan dakwah tuan. Masya Allah. Tuan-tuan, hari ni kita punya orang lama kita, masyayikh kita, Hazrat Pak Cicit Firdaus. Ni Amir dakwah di Indonesia tuan. Saya pernah alhamdulillah bertemu dengan beliau. Mula-mula 2010 saya jumpa di Istimak Dakwah Kemboja. Di Pumtria tuan, di Kemboja, di tepi Sungai Mekong, di istimak besar. Dia bagi bayan tuan. Masa tu saya kali pertama jumpa. Kemudian kami keluar dakwah di Indonesia, di Jakarta kami jumpa dia di Kebun Jeruk, satu markas dakwah besar di Indonesia. Kemudian dia datang haji tuan-tuan 2014 tu saya khidmat dia masya-Allah. Masa tu khidmat naik kereta pergi rumah masyayikh ulama-ulama dakwah di Madinah. Jadi Pak Cicit Firdaus ni tuan-tuan orang soleh masya-Allah. Tuan-tuan bayang, ni cerita pengalaman benar lah. Saya sering bawa kalau ulama-ulama pergi Madinah ni, kalau saya berpeluang khidmat, saya akan bawa mereka pergi ke satu muzium namanya Mathaf Abdul Aziz Al-Ka'ki. Muzium Abdul Aziz Al-Ka'ki ni tuan-tuan memang dahsyat lah kalau di Madinah ni. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, tuan-tuan pergilah muzium ni. Kalau yang belum pernah pergi, pergilah. Muzium ni jarak 10 km daripada Masjid Nabawi. Biasanya package tak bawa lah tempat tu sebab tempat tu kecil sikit, dia nak kena pergi dengan jumlah yang sikit. Kalau jemaah ramai 100 orang, susah kita nak susun. Sebab dia tempat dia kecil nak masuk muzium tu. Muzium tu kalau 20 orang, 25 cantik lah. Ataupun 20 orang tu cantik lah. Sebab dia satu laluan tu satu mutawif dia akan bawa. Baik. Banyak dah syekh saya pernah khidmat bawa ke situ. Ada juga Habib yang saya bawa pernah pergi situ. Tapi tuan-tuan, sepanjang saya khidmat bawa jemaah ataupun bawa masyayikh pergi ke situ, kali pertama saya bawa dalam keadaan bos muzium tu turun dan kumpul staff-staff dia. Bos turun, kumpul staff-staff dan tuan-tuan apa berlaku? Dia jumpa saya tolak wheelchair masa tu, Pak Cicit Firdaus ni, dia kata, "Tuan, bagi tahu dekat orang yang dekat wheelchair ni, kami nak ambil gambar dengan dia. Sebab kami rasa dia macam syekh." Tuan-tuan bayang, saya tak pernah pun bawa mana-mana ustaz ataupun mana-mana syekh yang muzium tu minta nak ambil gambar. Dalam minta ambil gambar, semua staf dia panggil berhenti kerja kejap, kumpul nak ambil gambar. Kali pertama, saya rasa takjub. Saya tanya Pak Cicit Firdaus, Pak Cicit diam je, tak cakap apa. Kan, saya pula ingatkan diam ni tanda setuju. Uskut wa alamatur redha kan. Uskut alamatur redha. Diam tanda setuju. Ingatkan kaedah macam tu kan. Perbataan Arab kan. Uskut. Kaedah fiqah kan. Uskut alamatur redha. Diam tanda setuju. Kita pun parking lah. Wheelchair dia, staff semua kumpul. Semua adalah. Bila nak snap je, dia pun pusing muka kat tempat lain. Masya Allah. Tuan-tuan bayang. Orang yang tak kenal, minta nak ambil gambar. Ni tuan-tuan, Masya Allah. Tapi dia tak berapa minat lah nak ambil gambar ni. Ni Pak Cicit Firdaus, orang korban, orang dakwah. Hari ni meninggal tuan. Jadi tuan-tuan yang mendengar sekarang ni, tuan-tuan hadiahkanlah Fatihah untuk Hazrat Pak Cicit Firdaus ni, Amir dakwah bagi negara Indonesia. Orang yang diislamkan jangan tanyalah, ribu. Orang yang telah diislamkan oleh Pak Cicit Firdaus ni ribu tuan. Di Argentina, di Brazil, banyak negara yang telah pergi diislamkan orang, subhanallah. Hari ini telah meninggal dunia. Jadi tuan-tuan, dunia ni semakin hari semakin kurang orang baik-baik ni. Orang soleh-soleh banyak meninggal. Hari ini Mufti Tarim pun meninggal juga hari ini tuan-tuan.
Habib Ali Al-Masyhur meninggal juga hari ni, rahimahullah taala. Kita hadiahkan Fatihah untuknya. Jadi tuan-tuan, masya-Allah, orang saleh-saleh ramai dah tak ada. Tinggallah kita tuan-tuan, masya-Allah. Yang keadaan lemah ni tuan-tuan, kita tak boleh biarkan macam tu je. Kita kena teruskan. Walaupun kita ni tak berapa nak tahu sangat, kita teruskan kerja dakwah ni tuan-tuan. Membawa manusia pada Allah. Peluang yang ada musim PKP ni tuan-tuan, dengarlah kuliah-kuliah yang dibuat oleh ustaz-ustaz di Facebook, di YouTube. Ulang kaji, dengar-dengar ceramah, masya-Allah, supaya menjadi motivasi diri kita tuan-tuan. Jangan kita tinggal perkara ni. Walaupun tak boleh pergi masjid, kita dengar ceramah di Facebook, di YouTube dan sebagainya. Jadi saudara tuan-tuan yang mulia, itu saja mungkin untuk malam ni. Semoga kita semua azam, niat insya-Allah untuk buat kerja dakwah ni sampai akhir hayat kita insya-Allah. Jadi 7 Syawal, saya ulang balik, 7 Syawal insya-Allah. Ini perancangan baru malam ni merancang ni insya-Allah. 7 Syawal kita plan untuk buat ceramah ataupun bayan perdana untuk peperangan Uhud. Kedahsyatan peperangan Uhud tuan, tajuk dia insya-Allah. Sebab Uhud ni, peperangan Uhud ni berlaku, ada ulama kata 7 Syawal, ada kata 11 Syawal. Jadi kita ambil 7 Syawal lah. Kedahsyatan peperangan Uhud insya-Allah. 7 Syawal insya-Allah tuan-tuan. Kita azam 7 Syawal pukul 9.30 malam. Di Facebook yang sama insya-Allah, ataupun nanti apa-apa kita maklumkan balik insya-Allah. Kedahsyatan peperangan Uhud. Khususnya mutawif-mutawif lah, sangat-sangat baik. Untuk kita saling bertukar pandangan mengenai kisah itu. InsyaAllah tuan-tuan, semoga Allah terima kita semua. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang saya cakap saya dapat amal. Tuan-tuan yang berpuasa, selamat berpuasa insya-Allah. Turunkan puasa 6 tuan-tuan. Janganlah kita rugi tuan-tuan. Masya-Allah Nabi kata apa? Jangan tunggu bila waktu pagi, jangan tunggu waktu petang. Bila waktu petang, jangan tunggu waktu pagi. Bila waktu sihat, jangan tunggu sakit. Bila waktu lapang, jangan tunggu sibuk. Bila waktu hidup, jangan tunggu mati. Tuan-tuan, masya-Allah kita ambil peluang ni untuk habiskan puasa 6 kita. Dan insya-Allah ulang balik 7 Syawal 9.30 malam. Kedahsyatan peperangan Uhud. Kita akan kupas tuan, perjalanan pergi Uhud tu. Dan kenapa berlakunya Uhud? Dan kenapa sahabat Nabi turun daripada Jabal Rumah? Mungkin masa pergi umrah kita tak dengar dengan jelas. Ini kita akan jelaskan insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.